kebanyakan daripada pesakit dia tidak sedar dia sakit. Ini satu masalah juga. Sebab tu pesakit perlu faham diri dia tu sebenarnya tengah sakit. Sebab apa? Bila dia rasa dia tak sakit, maka dia pun tak ada ikhtiar untuk berubat lah. Okay? Kebanyakan orang daripada pesakit ni, dia pesakit gangguan dia ni, dia masih dalam menjalani kehidupan secara normal. So dia tak rasa dia sakit, melainkan yang mana yang memang betul-betul teruk saja. Okay? So di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri gangguan jin. So kepada para pesakit ataupun yang bersama-sama dengan saya secara live ni, cuba tengok-tengok daripada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri ni ada tak alami ciri-ciri ni. Okay? So dalam slide ni saya membahagikan ciri-ciri gangguan jin ni kepada 6 bahagian, iaitu dari segi gangguan emosi, gangguan pada ibadah, gangguan pada rumah tangga, gangguan pada panca indera, gangguan fizikal, dan juga gangguan semasa tidur. So setiap topik besar ni saya akan memperincikan. So gangguan jin dari segi emosi macam mana? Okay, kebiasaannya pesakit-pesakit selalu marah-marah, di mana emosi dia, mood dia selalu memang tak stabil lah. Okay, pesakit selalu rasa ragu-ragu dan was-was yang terlalu kuat. Okay, biasanya pesakit akan cepat rasa cemas dan rasa takut. Okay, pesakit hilang fokus, cepat lupa, khawatir yang berlebihan. Okay, lately ni, sejak PKP ni, ramai pesakit-pesakit mengalami masalah anxiety, masalah kerisauan, cemas, ketakutan. Masalah anxiety ni saya taklah nak katakan, saya taklah mengatakan bahawa ianya adalah gangguan jin. Tapi banyak kes gangguan jin juga turut anxiety. Okay, so banyak yang berlaku. Pesakit-pesakit ni dia bercampur-campur antara masalah-masalah emosi, masalah psikiatrik, bercampur dengan dicampur dan ditambah semakin buruk oleh gangguan jin. So banyak kes. Okay, so banyak kes sepanjang PKP ni, pesakit mengalami masalah-masalah emosi. Dia jadi takut nak keluar rumah, dia jadi stres sebab tak boleh keluar rumah, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh pergi kerja. So alhamdulillah bila kita buat rawatan ruqyah, keadaan emosi dia semakin tenang, alhamdulillah. Okay, gangguan pada ibadah. So gangguan jin pada ibadah ni macam mana? So kebiasaannya bila pesakit ni tidak khusyuk dalam melakukan ibadat. Okay, selalu lupa rakaat. Okay, malas nak buat ibadah. Bila nak baca Al-Quran, mula rasa mengantuk yang teramat sangat. Bila nak baca Al-Quran, mula rasa sakit-sakit badan. Okay, ataupun bila dengar azan dan sebagainya tu, ataupun bila dengar ada orang baca Al-Quran, dia mula rasa sakit-sakit. Ini antara ciri-ciri gangguan jin yang pada ibadah. Gangguan jin juga akan mula mengganggu rumah tangga. So biasanya pasangan suami isteri selalu bergaduh lah. Biasanya rumah terasa panas. Okay, bila balik rumah je terasa nak marah-marah dengan pasangan kita. Okay, ataupun dari segi hubungan suami isteri, tak dapat anak, sudah kahwin bertahun-tahun tak dapat anak, ataupun bagi yang belum berkahwin pula, dia sukar untuk bertemu jodoh. So bila dah ada jodoh yang dia berkenan, sering ada masalah-masalah yang terhalang. Okey, ada juga masalah-masalah pasangan suami isteri yang ada gangguan sampai tahap mereka tak boleh nak menjalinkan hubungan bersama. Daripada perasaan yang masih sayang, tiba-tiba bertukar menjadi benci. Banyak kes ada gangguan jin pada rumah tangga bila duduk berjauhan antara suami dan isteri.
memang terasa rindu-rinduan, sayang dan sebagainya. Tapi bila si pasangan balik ke rumah, terasa asyik nak marah je, rasa nak tak selesa saja. Bila nak duduk dekat-dekat pun rasa rimas dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri gangguan jin yang pada rumah tangga. Okay. Gangguan jin juga berlaku ada orang memerhatikan dia. Kadang-kadang dia ada rasa mendengar orang panggil, mendengar bisikan. Banyak berlaku yang banyak masuk dalam paper, kes-kes ada yang cucu membunuh opah dia, kalau tak salah saya, beberapa tahun lepas. Bila disoal sidik, dia mengatakan bahawa dia mendengar bisikan untuk menikah. Gangguan internet juga agak terganggu sikit malam ni. Okey. Banyak putus-putus. Okey. Gangguan jin yang melibatkan panca indera, kadang-kadang dia mampu meramal. Dia boleh, konon-kononnya dia boleh membaca fikiran-fikiran orang, apa orang tu nak buat. Kadang-kadang dia tengok orang tu, dia dah tahu orang tu berniat jahat ke berniat baik ke. Ini semua adalah ciri-ciri gangguan jin. Okey. Ataupun kadang-kadang bila dia duduk di rumah ataupun di bilik, dia sering tiba-tiba berbau wangi dan sebagainya. Ini adalah antara ciri-ciri gangguan jin melibatkan panca indera. Gangguan jin juga berlaku kepada fizikal kita, tubuh badan kita. Ini banyak yang berlaku juga. Jantung sering berdebar-debar. Bila masuk kepada waktu asar, semakin sakit di bahagian dada. Okey, sesak nafas. Bila masuk waktu asar kepada maghrib, ini antara waktu-waktu puncak gangguan jin. Waktu asar ke waktu maghrib, mula akan rasa sesak-sesak nafas. Okey, selalu sakit kepala. Okey, berat di pundak belakang, di bahu dia tu, rasa berat. Okey, sering sakit perut. Okey, sakit dah lama. Kemudian pula sakit-sakit tu pula tak dapat didetek oleh hospital. Okey, stroke. Okey, kadang-kadang jantung tersumbat, kanser, pendarahan. Bagi pesakit wanita, selalu senggugut yang kuat, senggugut yang terlalu kuat, darah haid tak berhenti-henti, dah sampai 2 bulan 3 bulan darah haid masih datang, ataupun darah haid tak turun langsung. Ini juga antara ciri-ciri gangguan jin. Okey, untuk orang perempuan dia lebih mudah untuk kita detect lah. Kalau kitaran haid dia tak sekata, tak stabil, ada kemungkinan itu daripada gangguan jin. Betul, gangguan haid ni kadang-kadang dia disebabkan oleh hormon tidak stabil. Tapi kita kena selidik apa yang menyebabkan hormon itu tak stabil. Kebanyakan kes yang saya jumpa, hormon itu menjadi tak stabil akibat campur tangan gangguan jin. Okey. Gangguan di saat tidur. Okey. Banyak pesakit yang ini juga antara selalu berlaku. Pesakit selalu bermimpi-mimpi. Okey, mimpi ular, mimpi baby. Okey, antara ciri-ciri gangguan jin tu. Mimpi binatang-binatang buas, mimpi hantu, mimpi yang menyeramkan. Okey, mimpi ada orang nak bunuh dan sebagainya. Ini antara ciri-ciri gangguan jin yang melibatkan gangguan di saat tidur. Okay, so seperti yang saya pernah share sebelum ni, gangguan jin di saat tidur ni yang paling banyak dia bermimpi lah. Okay, mimpi-mimpi baby, mimpi ular, terkejut tengah tidur, tersentak tengah tidur. Kadang-kadang dia rasa macam jatuh daripada tempat tidur. Ini antara ciri-ciri gangguan jin yang di saat tidur. Okay, kita kena faham, gangguan jin ni dia tidak datang tunggal. Maksudnya dia akan datang secara package. Okey. Gangguan jin ni dia tidak akan datang secara tunggal. Maksudnya dia tidak akan berlaku kalau seseorang tu hanya mimpi ular semata-mata. Dia tidak akan berlaku gangguan jin kalau dia hanya bermimpi bayi semata-mata. Tapi kita perlulah melihat secara keseluruhan.
So ada masa datang gangguan tu dari segi emosi dia. Okey. Ada masa gangguan datang dari dalam bentuk mimpi-mimpi dia. Ada masa gangguan tu mendengar bisikan-bisikan ataupun nampak. So maksudnya bila bagi seorang perawat, bila dia nak mendiagnose seseorang pesakit, sama ada dia ada gangguan jin ataupun tak, kita tidak boleh mendiagnose hanya berdasarkan satu tanda saja. So kita perlu tengok secara keseluruhan dari segi emosi dia, dari segi ibadah dia, hubungan dia dengan pasangan dia, macam mana dengan panca indera dia, keadaan fizikal dia, dan juga gangguan-gangguan semasa tidur. Sebab tu kalau ada orang WhatsApp saya ataupun PM saya, Coach, Ustaz, saya ada mimpi bayi, saya ada gangguan saka ke? So saya tak boleh nak menjawab soalan tersebut jika tuan-tuan dan puan-puan hanya memberitahu saya gangguan hanya mimpi baby. So saya perlu bertanyakan soalan-soalan yang seterusnya yang lebih mendalam. Okey, sebab gangguan jin ni dia tidak akan datang tunggal, dia mesti datang secara pakej. So maksudnya secara keseluruhan dalam kehidupan dia tu apa yang berlaku. Mungkin hari ni dia mimpi baby. Mungkin 2-3 hari yang 2-3 hari lepas pula dia terkejut tengah tidur. Mungkin hari-hari lain dia rasa sesak-sesak nafas. Mungkin hari-hari lain tiba-tiba dia rasa cepat marah dan sebagainya. So gangguan jin ni kita tak boleh tengok tunggal. Kita tak tengok satu-satu benda saja. Kita kena menggabungkan, kita kena mendiagnose keseluruhan kehidupan dia tu. Apa yang berlaku. Kalau kita tengok banyak tanda-tanda yang dia alami, maka nampaklah gangguan tu kuat pada dia. So kita tengok ada 6 bahagian itu, semakin banyak yang dia alami, semakin banyak gangguan yang daripada list ni dia alami, maka semakin kuatlah gangguan yang berlaku kepada diri dia. So maksudnya kalau ada orang PM saya minta memperjelaskan, Ustaz, saya mimpi ular, adakah saya ada gangguan jin? Saya tak boleh menjawab soalan-soalan macam tu sebab saya memerlukan maklumat yang lebih dalam, lebih detail. Okey. Puan Zati Rosli, banyak tanda-tanda yang saya ada hari itu sebelum berubat. Ya. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya boleh komen apa yang dia alami. Okey. Untuk saya mendapat sedikit maklumat sama ada tuan-tuan dan puan-puan tu ada gangguan jin ataupun tak. So kalau kata orang yang datang berubat dengan saya akan bagi satu borang soal selidik untuk pesakit, di mana dalam borang tu saya akan buat saya dah listkan almost tanda-tanda gangguan jin ni. So pesakit dia perlu tanda-tanda dalam borang yang saya sediakan tu. So daripada borang tu lah saya dapat mengenal pasti, dapat mendiagnose tahap sakit seseorang tu, tahap gangguan dia tu teruk ke dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang tak ada gangguan pun, dia je rasa macam ada gangguan. So sebagai seorang perawat, kita mendiagnose secara keseluruhan. Okey, sebagai perawat saya tak scan nama, saya tak scan gambar. Sebaliknya saya kena bertanya ni. Semua hal-hal ni saya kena bertanya kepada pesakit. Barulah saya dapat simpulkan gangguan jin ataupun tak. So ada juga yang berlaku pesakit dia call saya, WhatsApp saya, ataupun dia WhatsApp biasanya, Ustaz, saya bagi gambar, saya bagi nama. Ustaz tolong scan saya. Sama ada saya ada gangguan jin, sama ada saya ada sihir, sama ada saya ada saka. So sebagai perawat yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, saya memang tak boleh nak scan nama, saya tak boleh nak scan gambar. Ini dah termasuk dalam perbuatan menilik. Untuk saya cek gangguan jin, saya hanya perlu bertanya je soalan. Okey, saya akan tanyalah soalan-soalan yang terkait pada slide ni. So saya akan tanya apa yang dia mimpi, sejarah dia, sebagainya. Inilah proses bagi seorang perawat untuk mendiagnose pesakit. Dia bukan boleh scan melalui nama ataupun gambar dan ataupun scan melalui tapak tangan. Okey. Untuk Puan Ira Nasira, tanda-tanda gangguan itu semua pernah saya alami sebelum saya diruqyah. Sekarang saya beransur pulih, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah.
So sebabnya kita nak tahu kita pulih ataupun tak pulih berdasarkan ciri-ciri gangguan ni lah. Kalau kita masih banyak alami ciri-ciri ni, maka bermaksud kita masih sakit. Sebaliknya kalau kita dah semakin tenang, emosi kita lebih tenang, ibadah kita lebih khusyuk, hubungan kita dengan pasangan dah mula rasa romantik, bahagia, panca indera kita tidak terganggu, kita dah tak sakit lagi secara fizikal dan kita tidur semakin lena, itulah tanda-tanda kita dah sembuh. Okey. Termasuk seminggu saya berubat dengan ustaz. Sebelum ni hampir 4 bulan susah nak tidur malam, solat tak khusyuk, lupa rakaat, mengantuk saat baca Quran, pemarah, mimpi orang yang meninggal, paling sedih sekali 2 hari keguguran. Okey. So biasanya bila dia semakin sembuh, dia akan semakin kuranglah tanda-tanda ni. Dari situlah kita akan dapat tenang pasti. Okey. Untuk Puan Salma, semua tanda-tanda ni masih ada lagi. Okey. Kalau masih ada lagi, bermaksud kita masih lagi ada gangguan lagi. So jangan berputus asa. Inilah sekarang ni kita dalam proses untuk belajar, belajar untuk merawat diri, belajar untuk lawan balik gangguan jin ni. Cuma dalam proses belajar ni kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada ilmu untuk lawan jin. Dia tak semudah kita baca ayat kursi terus jin lari. Kalau tanpa ilmu maka tak jadilah. Ayat kursi ni dibaca macam mana, tertib dia macam mana, tartil dia macam mana, tajwid dia macam mana, sebutan dia macam mana. So kita kena perbetulkan semua benda-benda tu. Okey. Kita masuk ke topik yang seterusnya, mukjizat Al-Quran. Okey. Ini adalah key point yang paling besar sekali. Okey. Menjadi satu persoalan bagi pesakit. Bagaimana Al-Quran ini boleh menyembuhkan? Okey. Kenapa saya bacakan ayat-ayat ruqyah ataupun saya bacakan ayat kursi, pesakit mula menggeletar, menangis, marah. Sedangkan ayat kursi itu pesakit pun dah memang hafal dan amal daripada kecil lagi. Kenapa apa yang dia amalkan sebelum ni tak menjadi satu benteng ataupun senjata bagi dia? Ini adalah rahsia dia. So kita kena faham dulu bagaimana Al-Quran itu boleh menyembuhkan. Okey. So kita kena faham bagaimana fungsi Al-Quran, bagaimana Al-Quran berfungsi untuk menyembuhkan kita. So yang pertama sekali, niat apabila kita membacakan Al-Quran. So kita kena perbetulkan niat kita, meluruskan niat kita. Okey. Kita baca ayat-ayat Al-Quran adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah niat yang paling nombor satu. Tujuan kita membacakan ayat-ayat ruqyah, tujuan kita membaca ayat-ayat Al-Quran adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah kita akan sembuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah segala perjanjian-perjanjian saka terbatal. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang menyebabkan segala simpulan-simpulan sihir hancur. So bila kita nak beramal zikir-zikir ataupun membaca ayat Al-Quran, sila perbetulkan niat kita, memperbaharui niat kita. Kita baca ayat-ayat Al-Quran bukan untuk bakar jin. Kita baca ayat-ayat Al-Quran bukan untuk azab jin. Kita baca ayat Al-Quran bukan untuk bunuh jin. Sebaliknya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah inilah baru kita sembuh. Dengan rahmat Allah ini, kita serahkan segalanya pada Allah. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku kepada jin yang zalim ini? Sama ada jin tadi terazab, sama ada jin tadi terbakar, sama ada jin tadi musnah, hancur ataupun terbunuh, itu bukan urusan kita. Tak perlu kita minta macam tu. Kita niatkan saja, ya Allah, aku nak memohon rahmat-Mu ya Allah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat ruqyah. Semoga dengan rahmat-Mu ya Allah aku sembuh. Semoga dengan rahmat-Mu ya Allah segala perjanjian saka terbatal.
segala simpulan-simpulan sihir musnah dan hancur. Itulah cara dia, niat kita tu. Okey. So setiap amalan kita tu tergantung dengan niat. So kita kena memperbetulkan niat kita secara jitu. Okey. Kemudian bacaan ayat Quran tu sendiri, frekuensi suara. Okey, kita kena faham Al-Quran diturunkan daripada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui medium suara. Okey, Al-Quran ni dia bukan diturunkan melalui buku ataupun melalui tulisan-tulisan, tapi daripada suara. So sebab itulah apabila buat rawatan, pesakit akan membacakan ayat-ayat ruqyah kepada apabila nak buat rawatan, perawat akan membacakan ayat-ayat ruqyah kepada pesakit sebagaimana malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah. So pesakit bila dengar ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran, perlulah diam, dengar sahaja supaya gelombang suara bacaan ayat ruqyah tadi betul-betul masuk ke dalam telinga dan dihantar ke otak, diserap oleh otak kita untuk memproseskan energi kesembuhan. Okey, ini antara ayat-ayat ruqyah yang boleh kita amalkan. So sebagai asas, paling asas dalam kelas saya hanya akan ajarkan yang paling mudah untuk pesakit amal. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. InsyaAllah Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul ini saja pun boleh mampu untuk kita rawat diri. Jika betul dan faham kaedah dia, insyaAllah akan berkesan. Namun kalau kita ada kemampuan untuk membaca ayat Al-Quran yang lebih banyak, kita boleh ikut package yang sunnah. Ada banyaklah dalam list tu. InsyaAllah siapa-siapa yang berminat dengan list ayat Quran ni, ayat ruqyah ni, boleh PM dengan saya. Saya akan bagi PDF file ayat ruqyah. Okey. So keyakinan nanti kita kena yakin bahawa ayat-ayat Al-Quran itu sebagai penawar dan juga penyembuh. Dalam kelas yang sebelum ni saya dah bagi tahu dalil-dalil ayat sifat yang menjadi satu kekuatan yang menambahkan keyakinan. Okey, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. So macam mana nak ayat Al-Quran nak menjadi penawar dan rahmat? Perlulah ada keimanan, perlulah dia. Dengan ada keimanan inilah akan datang keyakinan hati kita. Okey, kemudian bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan? Kita lanjutkan pula dengan strategi teknik. So semasa kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita buat teknik sentuhan, teknik usapan, tepukan, picitan dan tiupan. Okey. So biasanya teknik-teknik ni sepanjang sesi terapi live, saya akan selang-selikan dengan teknik-teknik ni. Picit, sentuh-sentuh, usap, picit, tiup pada anggota-anggota badan kita yang sakit. Okey. So ni biasanya sepanjang sesi live saya dah terangkan, saya dah buat lah. Okey, di samping tu juga kita ni tengah berlawan dengan jin, dengan syaitan. So kita perlu kenal siapa itu gangguan jin, siapa itu iblis. Kalau boleh mencari ni kitab ni, Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Kitab ni membahaskan tipu daya iblis. So ini yang lebih detail lah, lebih intensif. So boleh cari kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Okey. So kita kena faham apa kelemahan iblis, apa yang iblis suka buat, bagaimana tipu-tipu daya dia. Sebab tu dalam proses untuk kita melawan gangguan jin ni, dia memerlukan ilmu dan memerlukan masa. Kita perlu belajar. Dia bukan sekelip mata saja kita baca ayat kursi terus sembuh. Kalau kita tak ada kefahaman yang baik, maka tidak akan terkesan, tidak akan berkesan.
Okay, kita perlu juga membangunkan perisai-perisai. Perisai ni apa? Inilah amalan-amalan benteng diri. Zikir pagi petang, kita baca ayat kursi sebelum tidur, kita ambil wudu, kita bacakan doa-doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyaklah. Banyak amalan-amalan benteng diri yang boleh kita amalkan. Semua ni kita kena amalkan untuk membangunkan benteng perisai demi perisai. Barulah kita akan sembuh, barulah kita akan pulih. Okey. So antara benteng-benteng gaib yang boleh kita amalkan ialah berwuduk, kita bangun solat malam, solat jemaah. Kita kena faham benteng gaib ni dia bukan satu. Okey, kita kena mendirikan benteng gaib sebanyak yang mungkin. So dia tiada istilah, oh hari ni aku dah baca ayat kursi sekali, maka diri aku dah ada benteng. So mungkin ayat kursi tadi baru ada satu saja, tak cukup kuat lagi. So kita kena baca tambah lagi zikir-zikir lain, doa pagi petang, baca Al-Quran, sedekah. Semua amalan-amalan ini jika niat kita betul, ianya akan menjadi benteng gaib kepada diri kita. So, secara keseluruhannya tadi, bagaimana Al-Quran ini boleh menyembuhkan, perlulah kita kena fahami rahsia-rahsia dia tu. Frekuensi suara kita, bacaan Al-Quran yang baik, tajwid yang baik, sebutan makhraj yang baik. Dia diibaratkan suara kita sebagai satu pedang yang sangat tajam. Kemudian kita kena meluruskan niat dan keyakinan kita. Niat kita tadi seperti yang saya jelaskan, kita baca ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita sembuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala segala perjanjian-perjanjian saka terbatal. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala segala ikatan dan simpulan sihir juga hancur dan musnah. Kemudian kita bangunkan juga teknik-teknik. Tadi kita kata suara tadi sebagai satu pedang yang tajam, maka teknik-teknik tadi pula kita boleh ibaratkan sebagai teknik untuk bermain pedang. So sambil kita bacakan ayat ruqyah dengan niat dan keyakinan tadi, kita gandakan dengan kaedah teknik-teknik tepuk, picit, sentuh, usap dan sebagainya. Sesuai dengan sunnah apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan sahabat. Kemudian perlu juga kita kenali musuh kita. Siapa itu iblis, siapa itu syaitan, apa itu jin. So kita kena faham jugalah. Kita kena kenali apa kelemahan-kelemahan iblis. So iblis ni merupakan ketua bagi segala jin dan syaitan. So dia akan mengarahkan bala tenteranya daripada jin-jin yang jahat syaitan ni untuk mengganggu kita. So kita kena fahami tipu daya iblis ni. Kemudian yang seterusnya kita perlulah membangunkan perisai-perisai gaib. Benteng-benteng gaib. Kita kena amalkan tadilah. Solat duha, zikir pagi petang, doa perlindungan, berwuduk, bersedekah, membaca ayat Al-Quran, zikir dan sebagainya. So kesemua ini kita perlulah gabungkan kesemuanya. Barulah apa ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi betul-betul akan mendatangkan kesan ataupun impact yang maksimum. So nampak dia simple, tapi kenapa ayat Quran itu dibacakan ada kesan? Inilah yang kena faham. Kenapa perawat membaca ayat kursi pesakit menggeletar? Inilah sebab dia. Sebab perawat membaca dengan niat yang betul, ditambah dengan teknik, plus perawat pun kenal musuh dia. Perawat juga membangunkan perisai gaib, dan perawat juga membacakan, melontarkan bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran kepada pesakit dengar. Barulah akan mendapat kesan impact yang maksimum.